Alright, seterusnya cerita kita sebelum kita pergi ke cerita Mahathir ni. Menarik. Semalam tuan-tuan. Semalam apa yang berlaku? Rumah Hamzah Zainuddin di Damansara diserbu LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin Kuala Lumpur diserbu dan digeledah pegawai LHDN semalam menurut sumber Perikatan Nasional. Sumber memberitahu FMT serbuan di Rumah Siswa Agung Bersatu itu dilakukan malam semalam. Ya, rumah Hamzah diserbu. Kami tidak tahu alasan di sebalik serbuan itu. Beberapa dokumen juga dirampas, kata sumber. Sementara itu, sumber bersatu mendakwa serbuan di rumah Hamzah gagal menimbulkan perspektif negatif terhadap Hamzah. Serbuan itu bertujuan mencemarkan nama baik kami dan mencipta persepsi terhadap kami, katanya. Pada Februari lalu, Hamzah menuduh kerajaan menggunakan SPRM sebagai alat politik setelah dia sejak agensi itu membekukan akaun Bersatu. Bekas Menteri Dalam Negeri kemudian menafikan terbabit dengan kes rasuah berjumlah 15 juta setelah namanya terdapat dalam kes pertuduhan terhadap ahli perniagaan Sim Chu Tiam. Bare denial je lah. Sim didakwa pada Mei lalu atas tuduhan meminta 15 juta daripada seorang ahli perniagaan bernama Hep Kim Hong pada 2021. Hep Kim Hong bin Abdullah kot. Sim Chu Tiam bin Abdullah. Pendakwa raya berkata wang itu sebagai dorongan untuk siapa, tuan-tuan? Untuk Hamzah membantu syarikat HEP Asia Coding Sdn Bhd mendapatkan projek dari kementeriannya. Sim juga didakwa dengan 3 lagi pertuduhan menerima 15 juta untuk mendapatkan projek daripada Kementerian Dalam Negeri. Dia mengaku tak bersalah atas 4 tuduhan tersebut. Hamzah berkata, pertuduhan yang mengaitkannya sengaja dibuat untuk mencemar namanya sebagai bekas menteri di kementerian tersebut. Nah, apakah kaitan 15 juta itu dengan serbuan daripada LHDN? Nah, mungkin dia tak ada direct correlation, tuan-tuan. Tetapi, kita kena ingat beberapa perkara. Hamzah ni juga dikaitkan, saya tak menuduh, dikaitkan dengan menjadi the money man untuk peristiwa yang berlaku, ataupun bukan the money man, dipanggil apa? The go-to man, ataupun someone yang menjadi arkitek kepada peristiwa PRN Sabah tahun 2020. Kejatuhan negeri Sabah pada tahun 2020, Hamzah Zainuddin antara yang dikaitkan. Dan pada masa itu, jutaan, ratusan, mungkin kalau tak puluhan, puluhan juta dikatakan telah tersebar luas pada waktu itu dengan tawaran-tawaran pihak tertentu. Saya bukan menuduh Hamzah Zainuddin kat sini memberikan wang tersebut. Tetapi YB daripada pembangkang pada waktu itu, daripada pihak PKR dan sewaktu dengannya, sendiri mengatakan memang terdapat offer jutaan pada waktu itu kepada mereka. Termasuk ada satu YB yang mengatakan dia sendiri di-offer 2 juta ringgit. Kalau kata ya sertai Perikatan Nasional pada waktu itu, esok 5 juta akan datang pada dia secara cash. Malam tu dia bawa cash 2 juta. Dia kata tak nak. Now, perkaitan-perkaitan itu sebenarnya yang membawa kepada berkemungkinan. Itu salah satu. Mungkin juga dengan dokumen-dokumen lain, kita tak tahu. Dan LHDN ni bukan kali pertama kena. Antara yang pernah kena adalah Najib dan juga keluarga dia. Melibatkan jumlah 1 bilion lebih daripada LHDN. Whack, dia kena, apa orang kata, kena slap dengan angka demikian, dengan jumlah demikian, dan kalau tak mampu bayar, akan kena penjara di bawah LHDN. So, dekat mana kes Hamzah Zainuddin ni berkemungkinan boleh kena? Kita tunggu dan kita lihat. Dan kita akan lihat perkara itu. Tapi sebelum itu, tuan-tuan, ni geng-geng dekat TikTok ni nak tibai saya. Tapi silap lah. Salah orang lah, bhai. Salah seorang. Dia nak kenakan. Dia kata, Izwardi, Mukris menafikan bahawa dia jadi Menteri Besar Kedah. Dia kata, kau penipu, kau fitnah. Baik, kita cerita. Ni, saya bawa kenyataan Mukris. Saya tak takut bahawa saya tidak sama sekali akan jadi Menteri Besar sekali lagi, MB Kedah sekali lagi. Sila hentikan propaganda karut itu. Rakyat tak bodoh seperti yang kau fikirkan. Okey. Saya nak jawab benda tu. Yang pertama sekali, kita kata, Mahathir, dia takkan berjumpa dengan Hadi, musuh. Dia punya musuh tradisi dia. Yang menyebabkan peristiwa memali itu antara yang awal. Bukan peristiwa memali je, banyaklah peristiwa-peristiwa selepas itu yang mana PAS kena teruk, melainkan dia ada sebab. Dia ada sebab dia. So bila Mukris menafikan, saya nak bagi tahu, Mukris tak pernah kena mengena dalam rancangan ini. Dia tak tahu pun.
Tapi adakah Mukris menafikan dia pernah cuba untuk minta masuk ke dalam Perikatan Nasional tetapi ditolak? Betul? Setuju? Pejuang pernah minta masuk tetapi ditolak. Ya, Mukris boleh kata demikian. Tetapi adakah bapa dia menafikan? Saya tak kata itu perancangan Mukris. Pernah saya kata itu perancangan Mukris. Ini perancangan Mahathir. Sebab itu kenapa Menteri Besar Kedah kalut. Yang tahu benda tu adalah geng-geng PAS. Yang tahu keadaan itu adalah Mahathir. Sebab perbincangan itu antara Mahathir dengan Hadi. Mukris ni mengikut je. Ditakdirkan tuan-tuan. Ditakdirkan. Lepas ini Mukris diangkat jadi Menteri Besar. Agak-agak dia nak ke tak nak? Bapak dia suruh. Ditakdirkan. Kalau dia tak jadi Menteri Besar, macam mana? Tak apalah, saya kata tak ada masalah. Tetapi perancangan itu ada. That is why kenapa 2-3 hari lepas Sanusi buat satu satu perhimpunan lah, mengangkat dia sebagai Menteri Besar. Kenapa perlu buat demikian? Solidariti kepada Mukris, mengangkat dia jadi Menteri Besar. Kenapa? Persoalan saya, kenapa perlu buat demikian? Jadi akhirnya Mukris hari ini mengeluarkan satu kenyataan. Mukris pula, MB Kedah Sanusi mengeluarkan satu kenyataan. Dia kata apa? Calon MB Kedah kepimpinan tertinggi PN tentukan, Sanusi kata. Pengurusi Kedah, PN Kedah menegaskan, Sanusi Muhammad Noor menegaskan, kedudukan beliau sebagai Menteri Besar Kedah akan ditentukan oleh kepimpinan tertinggi parti. Beliau kata ia bukan hak mutlak miliknya atau PAS Kedah untuk mencalonkan dirinya. Sebaliknya, calon Menteri Besar akan dicadangkan oleh Setiausaha Agong PN. So, maksudnya apa tuan-tuan? Sanusi sendiri pun tak pasti kedudukan dia selamat atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya dia kena akur. Apa yang saya cakap tu dia kena akur. Dia kembali Setiausaha Agong PN. Setiausaha Agong PN, dia berbalik kepada siapa yang berkuasa di Kedah kalau PAS menang. Kalau PAS menang, siapa berkuasa tuan-tuan? Hadi. So akhirnya Mahathir, saya kata, dia tak akan buat satu tindakan proklamasi Melayu lah, apalah, mufakat nasional lah dulu, martabat Melayu lah, apa benda semua, melainkan dia ada kepentingan dan juga sesuatu yang dia akan dapat gain daripada situ. Dan ni bukan untuk diri dia. Ni bagusnya seorang ayah bernama Tun Mahathir ni. Dia seorang ayah yang sangat baik. Kepentingan anak-anak dia. So Mukris dah menafikan Is. Saya kata Mukris dia bukan never part of the plan. He is part of the plan, but he is not the originator of the plan. Dia bukan originator of the plan. Dia executor je. Dah bapak dia cakap macam tu, nanti dia, kalau dia dilantik, dia dilantik lah. Kalau dia dilantik lah, terpulang kepada keputusan. Kan? Terpulang kepada keputusan. Itu saya kata. Jadi dalam keadaan tersebut tuan-tuan, bukan pada keputusan Mukris. Dia boleh deny all this one. Remember tak Mukris menafikan bahawa kerajaan tidak akan jatuh? Ingat tak Mukris pernah menafikan itu, pernah menafikan ini? Kan? So akhirnya apa yang berlaku? Kita lihat sendiri keadaan apa yang berlaku. Membawa saya kepada another point. Bagaimana Bersatu dan PAS sedang bergaduh sekarang ini tuan-tuan. Bersatu dan PAS sedang bergaduh. Bergaduh kenapa? Contoh di Selangor, saya bagi contoh di Selangor. Pembahagian siapa jadi Menteri Besar pun dia nak bergaduh. Okey, secara tradisinya PAS memang bertanding banyak di Selangor. Itu secara tradisi dia. Ni semua kita tahu. Secara tradisinya PAS bertanding banyak kerusi di Selangor. Namun begitu, PN Bersatu mengatakan bahawa MB Selangor bersatu jika PN menang. MB Selangor daripada bersatu jika PN menang. Parti Bumi Bersatu di Selangor mengesahkan calon MB itu datang menjadi PN sekiranya berjaya menang di Dewan Undangan Negeri dijangka Ogos awal tahun hadapan. Pengurusinya Datuk Abdul Rashid Asari berkata, ini kerana Bersatu dijangka akan bertanding di kerusi pilihan raya dengan jumlah melebihi PAS di Selangor. Tapi dan ini juga Bersatu jadi MB jika PN menang di Selangor Negeri Sembilan. Muhyiddin Yassin berkata Bersatu akan mengetahui pentadbiran Selangor dan Negeri Sembilan. Manakala PAS akan kekal mentadbir di Kedah, Kelantan dan Terengganu jika PN menang di negeri tersebut dalam PRN yang akan datang. Tapi dalam masa yang sama, PAS berkata bahawa sebelum ini pada bulan Februari hari itu, dia nak namakan
Dia nak namakan bahawa daripada PAS adalah orang yang sesuai nak jadi Menteri Besar. Dan jumlah jentera yang paling ramai adalah sebenarnya daripada PAS. Akar umbi ramai itu datang daripada PAS. Tiba-tiba nak bagi negeri yang paling kaya kepada Bersatu. Agak-agak PAS setuju ke? Dan kalau PAS setuju memang dia bodoh lah. Saya tak boleh nak kata apa lah. Oh, Kedah, Kelantan, Terengganu dia dah ambil Is. Ya betul, Kedah, Kelantan, Terengganu dia ambil. Tapi itu negeri miskin. Takkan dia tak nak ambil negeri kaya. Malah Sanusi pernah menamakan antara lain Dr. Halimah sebagai Menteri Besar. Kalau sekiranya, kalau tak silap saya lah, mungkin secara tak langsung lah kot. Padahal Dr. Halimah tu orang Sarawak. Kan? Orang Sarawak. Dalam ceramah beliau tak nampak pun. Tapi tuan-tuan nak bagi tahulah, desperate-nya dia orang sampai dia orang terpaksa bertelagah sekarang ni. Ini satu lagi sebab dia tahu Selangor ini adalah negeri yang kaya. Selangor ni negeri yang kaya, tuan-tuan. Jadi bila negeri yang kaya, masalahnya adalah mereka kena bersaing. Takkanlah PAS nak biarkan negeri kaya tu diperintah oleh orang lain. Kan? Takkanlah dia asyik negeri miskin. Aku pun nak negeri kaya juga, dia kata. Jadi sekarang ni macam mana? Kan? Bersatu kata nak letak orang dia. Siapa orang dia? Tak ada lagi. Kan? Tak ada lagi. Siapa orang dia? Tak ada lagi. Saya nak bagi satu contoh. Ni ada satu daripada Bendahari PAS. Ini sebelum ini punya kenyataan lah. Bukan Azmin saja layak jadi MB Selangor, dia kata. Perikatan Nasional Selangor punya ramai calon lain lebih layak sekiranya menang PRN Selangor. Bendahari PAS Datuk Iskandar Abu Samad berkata, calon lain juga layak. Dia bukan hanya menamakan Ketua Penerangan PN Datuk Seri Muhammad Azmin Ali semata-mata untuk menerajui Selangor. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, PAS juga pada tahun 2014 pernah menamakan orang PAS sebagai calon MB sewaktu langkah Kajang. Lepas tu Azmin take over cepat-cepat. Tapi orang PAS pernah mencadangkan. Sebab kita nak kena faham, PAS mempunyai kursi yang agak banyak dan jentera yang agak banyak di Selangor berbanding dengan Bersatu. So selepas ini kalau PRN ini mereka nak guna jentera siapa, tuan-tuan? Mereka terpaksa menunggang jentera PAS kalau betul Bersatu dapat lebih banyak kursi daripada PAS. Kalau dalam keadaan itu bagi saya memang PAS banggang lah. Kan? PAS banggang lah dalam keadaan itu. Okay? So bagi saya tak payahlah.